Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Yang dimuliakan Profesor Dr. Syahnur Basri, Datuk, Ustaz-Ustaz, Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini insya-Allah kelas tadabbur surah Fatihah kita tertumpu kepada satu ayat daripada surah Al-An'am, iaitu ayat ini sebagai kerangka mensyarahkan makna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, iaitu berpijak di atas siratul mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan supaya kita menjauhi jalan orang-orang yang Allah murka dan jalan orang-orang yang tersesat. Okay, tengok muka surat 61. Surat 61 sebagai penegasan tentang jalan lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail pada surah Al-An'am. Dah sedayo dah. Perbezaan dalam penjelasan al-mustaqim. Perbezaan dalam penjelasan ini adalah adanya argumen yang mengangkat dan menjelaskan siratul mustaqim dengan nuansa larangan yang bernada perintah untuk tidak melakukan dan sekaligus menafikan hal-hal yang bertentangan dengan jalan yang lurus. Dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala larang kita daripada melakukan 10 perkara. 10 perkara ini datang dengan uslub atau gaya bahasa jangan buat, perintah agar tidak melakukan. Ayat ini antara ayat asas bagi sesiapa yang ingin ayat asas yang perlu dibacakan kepada orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada agama ataupun orang yang baru masuk Islam dan sebagainya. Ini antara ayat-ayat utama. Dikenali dengan ayat Al-Wasaya Al-Ashar. Saya kebiasaannya pada ayat Quran yang agak panjang, mungkin saya tak syarah panjang, tak bagi masa yang lama. Namun ayat ini ayat penting, jadi saya baca sekali imbas dan saya syarahkan sekali imbas. Walaupun ayat Quran yang panjang, kita baca semua sekali. Al-Wasaya Al-Ashar. Ini satu lafaz yang dikenali ataupun satu nama yang diberikan kepada 10 pesanan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am, iaitu pada ayat 151, 152 dan 153. Dalam tiga ayat ini terdapat 10 pesanan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya secara keseluruhannya agar mereka tidak melakukan 10 perkara tersebut. Ayat 151 mengandungi 5 larangan. Ayat 152 mengandungi 4 larangan. Dan Allah tutup dengan ayat 153 mengandungi 1 larangan.
Tiap-tiap larangan ini ada perintah, tapi Allah fokuskan kepada larangan-larangan. Allah berfirman, "Qul," katakan kepada mereka, iaitu wahai Muhammad, katakan kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah seluruh manusia. Walaupun dalam konteks ayat ini, ayat suratul An'am, dan kalau kita baca suratul An'am, kita akan dapati bahawa ayat ini bercerita tentang golongan musyrikin yang secara suka hati mereka meletakkan hukum-hukum syarak. Bahasa mudahnya, golongan musyrikin sesat kerana mereka mengada-adakan perkara baru dalam agama. Atau dengan semudah mereka lakukan bid'ah dalam agama. Urusan agama tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merujuk kepada dalil, namun mereka menafsirkan agama sesuka hati. Daripada tafsiran tersebut, maka berlakulah perubahan daripada dasarnya, daripada konsep mereka, walaupun mereka masih menamakan anak mereka Abdullah, ayah Nabi nama Abdullah, sebelum Nabi lahir lagi nama Abdullah, mereka kenal Allah. Walaupun masih ada ibadah haji dalam masyarakat jahiliah, walaupun masih ada ibadah berdoa pada masyarakat jahiliah, macam mana Abdul Muttalib berdoa ketika Abrahah datang menyerang Kaabah, walaupun ada beberapa ibadah sedekah, memuliakan jemaah-jemaah haji, beri minum pada jemaah orang-orang yang datang ke Makkah Al-Mukarramah, masih ada ibadah tawaf dan sebagainya. Sebab itulah masyarakat jahiliah, rajihnya mereka bukan ahlul fatrah. Walaupun ada ulama bincang, adakah mereka ni dikira orang yang tak tahu syariat langsung ataupun mereka tahu. Secara zahir, secara qaul yang zahir, yang rajih, mengatakan bahawa mereka sebenarnya mengenali agama dan mereka kenal nama Ibrahim. Mereka kenal nama nabi-nabi yang terdahulu. Jadi mereka bukan masyarakat yang kosong. Namun perubahan yang berlaku, kesesatan yang berlaku dalam agama jahiliah, pertama mereka ubah konsep tauhid. Tauhid iaitu ketika seseorang dalam pemahaman yang mereka bawa, apabila seseorang melakukan dosa, dia tidak langsung memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, namun dia perlu pergi kepada perantaraan untuk mengadukan dosanya dan meminta kepada perantaraan tersebut. Dengan alasan perantaraan tadi akan mendekatkan mereka kepada Allah. Seperti mana Allah terangkan dalam surah Az-Zumar, Allah kata, Allah berikan alasan yang disebutkan oleh ahli Quraisy ketika mereka menyembah berhala-berhala mereka. Allah kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah semua patung-patung ini kecuali agar mereka ni siapa? Iaitu patung-patung orang soleh. Biasa yang orang buat patung, gambar-gambar, semua cerita baik-baik yang disembah tadi. Orang-orang yang diharapkan kebaikan badannya, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Konsep ini juga yang menyesatkan golongan Nasara. Menyebabkan mereka ketika melakukan kesalahan, mereka tidak mengadu dan bermunajat kepada Allah, malah mereka mengadu dan bermunajat kepada pendeta dan rahib-rahib agar diampunkan dosa. Dan sebagainya. Masalah tauhid ada masalah. Masalah dalam beragama, dalam syariat, beragama sesuka hati mereka. Buat hukum sendiri, mereka buat undang-undang dalam agama, kemudian mereka katakan ini sebagai agama. Kalau tuan-tuan tengok buka surah Al-An'am sebelum ayat 150, sebelum Allah turunkan ayat ini, Allah ceritakan tentang mereka buat undang-undang berkaitan dengan harta-harta yang perlu mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana undang-undang berkaitan dengan zakat, sedekah sebagainya, mereka buat undang-undang sendiri. Thamaniyata azwaj min ad-dha'n ithnain wa min al-ba'd hujah Allah. Mereka kata, kalau kita tengok kepada ayat Quran tentang perbuatan-perbuatan golongan Quraisy. Contohnya, terlalu banyak ayat Quran berkaitan dengan perubahan-perubahan ataupun bid'ah-bid'ah agama yang mereka lakukan.
antaranya yang Allah nukilkan, Allah kata, wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina. Diharamkan, dia kata, yang ada kat dalam perut binatang ni, yang binatang dan dalam kandungan dalam perut binatang-binatang, iaitu kalau ada lembu, ada kambing sebagainya, dalam perut tu itu khas untuk yang golongan lelaki dan diharamkan untuk orang perempuan. Dan mereka itu dalam bab binatang. Dalam bab tumbuh-tumbuhan, mereka Allah ceritakan sebelumnya. Allah kata wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alayha iftira'an 'alayhi sayzihim bima kanu yaftarun. Mereka buat pula undang-undang berkaitan dengan tanaman. Ada tanaman, ada binatang-binatang. Ada binatang yang tak boleh ditonggang. Ada binatang yang tak boleh dimakan kecuali orang tertentu. Ada binatang yang tak boleh dimiliki kecuali orang tertentu. Ada binatang yang diserahkan untuk bahagian untuk dibuat kebajikan, iaitu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada binatang yang mereka miliki dan hasil tumbuhan, cara mereka bagikan, semua ni berkaitan hukum syariat. Namun mereka buat kebajikan, bukan tak buat. Ayat ni cerita tentang mereka buat kebajikan. Ada bahagian ini untuk Allah, bahagian untuk kami, dan sebagainya mereka sebut. Semuanya mereka satu-satu mereka ceritakan tentang hukum. Nampak macam elok. Nampak macam elok. Tapi hakikatnya Allah laknat mereka di atas perbuatan mereka. Tetapi Allah bila mereka Allah ceritakan tentang keadaan mereka yang mengubah agama, buat perkara sesuka hati, Allah turunkan ayat ni, antara ayat 10 pesanan Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia berjaga-jaga dalam kehidupan kat dunia ni. Jadi kita nak belajar agama ni, kita kena perhatikan, ataupun kita jadi orang Islam, perhatikan 10 pesanan ni betul-betul. Allah berikan 10 pesanan untuk kita pegang, agar kita tidak jadi golongan al-maghdubi alaihim atau golongan ad-dallin. Secara ringkas kita akan bacakan makna ayat ini. Allah kata, kul, katakan pada mereka, wahai Muhammad. Kul, katakan wahai Muhammad. Iaitu kepada golongan, katakan kepada golongan musyrikin. Di sini ada satu dalam perbincangan ulama syariah, bagi siapa yang belajar secara detail, mereka khilaf tentang adakah orang kafir itu diterangkan pada mereka, adakah ayat Quran yang menerangkan tentang hukum-hukum detail, pendetailan dalam syariat itu perlu dipertanggungjawabkan kepada orang kafir. Orang kafir, adakah mereka diwajibkan untuk salat? Adakah orang kafir diwajibkan untuk zakat? Adakah orang kafir diwajibkan untuk buat ibadah haji? Ayat ini menerangkan, bila tengok pada ayat ini, zahirnya orang kafir juga diwajibkan. Jadi mereka, ketika orang kafir meninggalkan ibadah-ibadah, mereka dihukum. Kekufuran mereka itu, mereka juga dihukum kerana mereka kufur kepada Allah. Selain daripada buat syirik, mereka juga tidak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara furu'. Okey. Kita baca ayat ni. Kalau kita kul, katakan pada mereka, siapa? Manusia, orang Islam, orang beriman dan seluruh manusia. Ta'alau. Mari sini. Ta'alau. Mari sini. Atau datanglah. Marilah. Ni uslub dalam bahasa Arab dipanggil sebagai uslubul indimaj. Dipanggil uslubul indimaj, iaitu cara ketika berdakwah, uslubul mukhalatah wal indimaj. Cara berdakwah, konsep dakwah adalah dengan konsep mari, ajak orang. Walaupun mereka dah tersesat jauh, kita tak hukum. Ni konsep dakwah. Orang tu dah buat jahat banyak, tersalah banyak, dia dah buat macam-macam. Kita sebagai pendakwah, kita bukan dengan cara pergi, halau, jauh.
Kita nampak budak-budak datang ke masjid. Pakai pakaian dengan compang, dengan kadang-kadang berlubang kat lutut atau bawah lutut sebagainya. Kaedah kita bukan halau. Tak perlu kita halau. Dakwah tidak memerlukan perkara tersebut. Budak yang datang ke masjid pakai cap, datang ke masjid pakai t-shirt, datang ke masjid pakai jeans yang koyak. Walaupun kita nampak kekurangan pada praktikalnya, namun hati dia ke masjid. Allah menggerakkan hati dia ke masjid. Dia boleh melangkah ke masjid. Dia nak solat. Itu kebaikan yang ada pada dirinya yang perlu kita raikan. Orang kafir ni, yang Allah cerita sekarang, terutamanya kalau ikut pada konteks tentang orang jahiliah, sesat jauh dah. Mereka pergi jauh, buat perkara syirik, buat perkara sebagainya, mengada-adakan urusan berkaitan dengan agama ditafsirkan suka hati, tidak merujuk kepada dalil, cerita tentang Allah, cerita tentang hukum Allah, tapi sebenarnya tu benda yang dicakap sendiri. Cerita tentang agama Allah. Kononnya Allah berkata demikian, kononnya agama sekian, tapi dia tak merujuk kepada kalam Allah, tak merujuk kepada kalam Rasulullah. Mereka pergi sangat pada satu kesesatan yang sangat jauh. Tapi konsep yang dibawa oleh syarak yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW, Allah katakan pada mereka, ta'alau, mari. Kita jangan jauhkan orang, jangan halau. Kecuali orang yang menyesatkan manusia. Orang yang keberadaan dia akan merosakkan. Ketika itu kita putuskan hubungan sementara agar kerosakannya dapat dipisahkan daripada masyarakat. Agar mereka tak didekati. Namun, orang-orang yang manusia secara umumnya, jauh macam mana sekalipun mereka beragama, kita sebagai pendakwah bukanlah seorang yang menghukum, kita bukan jauhkan mereka dari agama. Makin mereka jahil, makin kita dekat, makin mereka jahat, makin kita dakwah dan kita pujuk mereka kembali pada agama. Ta'alau. Okay. Ini belum masuk pada pesanan yang 10 tadi. Katakan pada mereka, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari, korang kan banyak sangat cerita haram halal yang kamu cerita sebelum ni. Sini, kata Nabi, aku bacakan pada kamu, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku nak bacakan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atas kalian. Apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ke atas kalian. Dan kalimah alaikum menunjukkan bahawa pengharaman ini daripada atas. Halal dan haram bukan hukum Islam, bukan hukum yang diletakkan oleh manusia. Jangan suka-suka cerita tentang, sunat buat benda ni. Atau kata halal, buat benda ni halal, benda ni haram. Jangan suka-suka. Hukum Islam, dia datang daripada atas. Betul Allah kata, harrama rabbukum alaikum. Ta'alau, mari sini, atlu, aku bacakan. Ma harrama rabbukum alaikum. Apa yang Tuhan kamu haramkan ke atas kalian. Bila sebut atas, artinya arahan itu datang daripada atas. Undang-undang syariat bukan undang-undang yang direka oleh akal manusia. Bukan undang-undang buatan. Ianya undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saya selalu tegas. Dan ramai ustaz-ustaz yang terutamanya yang muda-muda, yang mula berdakwah, mereka ketika nak latih, bila nak latih dakwah sebagainya, kadang-kadang tidak memerhatikan kepada, tidak memberi masa yang cukup atau kurang pengalaman, termasuk saya sendirilah kurang pengalaman, tapi nasihat menasihati sesama sendiri. Akhirnya kita tidak, dalam isi yang kita sampaikan, kita tak ambil daripada sumbernya. Bila kita nak cukupkan masa, diberikan masa 1 jam kadang-kadang, 1 jam setengah, 2 jam, atau diberikan tajuk yang tak biasa, akhirnya cakap sesuatu suka hati. Ini suatu perkara yang sangat bahaya. Apa sahaja urusan berkaitan dengan agama kena rujuk kepada ayat Al-Quran. Sebab hukum yang ada pada ayat Al-Quran adalah hukum daripada atas. Allah yang tetapkan. Allah yang tentukan. Allah yang ajarkan. Sebab tu kalimah alaikum, kalimah al-ala berasal pada al-isti'la, iaitu sesuatu yang datang daripada
dari perintah yang datang dari pihak yang tinggi. Dan di sini adalah pengharaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alau atlu ma harram rabbukum. Aku bacakan apa yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan dalam agama sangat banyak. Namun 10 ini adalah larangan utama. Jika orang tanya, apa larangan apa yang perlu kita elak? Elak daripada 10 perkara ni. Ini larangan yang utama. Dia panggil usul. Usulul ashar. Usulul asharah. Usul yang 10. Atau dia panggil wasaya al-ashar. 10 pesanan. 10 ni, tiap-tiap satu pesanan ada pecahannya. Ada pecahannya. Larangan pertama. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian syirikkan Allah dengan sesuatu. Janganlah kalian syirikkan Allah dengan sesuatu. Ini larangan pertama. Sebab tu kuliah saya di hari Selasa petang tu berkaitan dengan bahaya syirik. Dan inilah dia pesanan yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Hatta dalam pemilihan tajuk juga penting. Zaman sekarang, orang tak beza antara tauhid dengan syirik. Orang tak nampak beza. Banyak urusan-urusan yang syarak letakkan sebagai syirik. Namun manusia nampak itu sebagai urusan yang biasa. Bila Allah sebut, Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian syirikkan Allah dengan sesuatu. Di bawah kalimah, jangan syirikkan Allah, ada furuk yang banyak. Syirikkan Allah. Kat sini sebut, tusyriku bihi syai'a. Segala jenis syirik. Syirik besar, syirik kecil, syirik besar dengan jenis-jenisnya, syirik dalam ibadah, syirik dalam doa, syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma' sifat, syirik dalam talab, syirik dalam mahabbah. Ini semua perbincangan yang detail. Tuan-tuan boleh rujuklah pada kelas hari Selasa, dan ada rakaman. Tuan Hizana buat rakaman untuk disebarkan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ini larangan pertama. Dan saya tak detailkan lah. Nak tahu detail tentang syirik, boleh kepada kuliah tersebut. Ada syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil adalah syirik yang dosa besar yang kekal selagi seseorang itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Wabil walidain, dengan dua ibu bapa, ihsana. Hendaklah buat baik. Kat sini ulama bagi satu isyarat. Allah kata, aku bacakan kepada kalian apa yang aku haramkan. Sepatutnya semua larangan. Tapi kat sini untuk ibu bapa, Allah tak sebut tentang larangan. Allah sebut ibu bapa buat baik. Allah tak sebut jangan derhaka. Apa bezanya? Jangan derhaka dengan ibu bapa. Kita tak derhaka. Orang yang tak derhaka dengan ibu bapa tak semestinya dia buat baik. Dia bagi makan cukup. Dia bagi duit gaji keluar, ada bahagian untuk mak ayah dia, ada hadiah untuk mak ayah. Mak masih hidup, dia masih ziarah. Dia buat. Tapi untuk ibu bapa tidak sekadar jangan derhaka. Itu hak ibu bapa. Hak ibu bapa bukan sekadar tidak dilakukan derhaka kepadanya. Hak ibu bapa adalah melakukan kebaikan. Kalau seorang anak, dia tak derhaka, tapi tak buat baik, pun suatu larangan. Sebab tu dengan mak dan ayah kita, buatlah kebaikan semampu yang mungkin. Selagi mereka masih hidup. Tak lama. Saya sekarang, kalau dengan, alhamdulillah ayah masih ada, tapi dengan mak saya sangat rindu. Masa dia sakit stroke, masa dia panggil, sangat rindukan suara dia minta. Masa tu kita rasa penat lah.
Tapi bila dah tak ada, baru kita tahu. Kita tahu bahawa kewujudan mereka itu sangat berharga. Terutamanya doa-doa mereka. Kata-kata mereka sebagainya. Memang siapa sahaja yang ada ibu bapa, itulah pintu kebaikan dunia, pintu kebaikan akhirat. Dan Allah berikan pesanan yang kedua. Selepas Allah cerita tentang jangan syirik, Allah kata dengan ibu bapa buat baik. Artinya kalau kita bagi sesuatu pada mak ayah kita, bukan sekadar cukup. Tapi dengan erti kata bagi yang baik. Bagi yang terbaik yang kita mampu. Waktu yang kita berikan pada mak ayah kita bukan waktu yang sekadarnya. Waktu yang terbaik. Bukan di waktu sisa-sisa kita. Ini pesanan yang kedua. Dan saya tak masuk detail lah. Tajuk berkaitan dengan ibu bapa. Yang ketiga Allah kata wala taqtulu auladakum min imlaq. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kalian kerana takut miskin. Itu dosa yang besar. Bunuh anak kerana takut miskin. Furuknya apa? Furuknya jangan takut anak ramai atau jangan tahan diri daripada tidak mengandung dan melahirkan anak kerana takut miskin. Tapi kalau kerana jaga kesihatan, artinya kalau seseorang tu mengandung, doktor larang, artinya akan menyebabkan penyakit, akan adanya faktor kesihatan. Itu cerita nombor 2. Tapi kalau seseorang itu, kalau zaman jahiliah mereka bunuh anak mereka kerana takut miskin, zaman sekarang ada orang yang tidak mahukan anak atas alasan takut tak cukup makan. Ini suatu kesilapan. Ada orang yang buat perancang, minum pil perancang kerana nak merancang. Itu ulama bincangkanlah, ada yang kata boleh, ada yang tak boleh, tengok pada keadaan. Zahirnya tak salah. Tetapi sunat, lebih baik seseorang itu memperbanyakkan umat Nabi Muhammad SAW dengan syarat, perbanyakkan syarat tidak memudaratkan. Kemampuan seseorang itu untuk melahirkan banyak dan tidak memudaratkan, itu yang dituntut dalam syarak. Yang penting kalau ada orang yang bunuh anak kerana takut miskin, ini larangan-larangan terbesar. Larangan yang ketiga. Pertama, berkaitan hak Allah. Yang kedua, berkaitan dengan hak kedua ibu bapa kita. Ketiga, berkaitan dengan anak-anak. Ini tiap-tiap pesanan ni daripada usul pada babnya. Berkaitan dengan Allah tu pertama, hak Allah hak yang paling besar. Yang kedua, berkaitan dengan manusia hak yang paling besar pada kita adalah usul kita. Itu mak dan ayah kita. Yang kita merupakan penyebab pada kehidupan kita. Yang ketiga, jangan bunuh anak kerana takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki pada kalian juga kepada mereka. Buat apa nak takut rezeki? Kita dapat membesar hidup sekarang pun Allah yang bagi. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di atas muka bumi ini, Allah dah tetapkan rezeki-rezekinya. Allah Subhanahu wa taala apabila cipta seluruh makhluk, mana-mana makhluk Allah tetapkan rezekinya. Di mana-mana sekalipun makhluk itu dilahirkan dan diciptakan. Dalam keadaan macam mana sekalipun Allah tetapkan rezeki untuknya. Malah lepas Allah cipta, Allah kata khalaqa, Allah kata fasawwa. Semua makhluk Allah cipta Allah sempurnakan. Walaupun sebahagian pada orang dilahirkan tanpa ada tangan, tapi Allah jadikan kakinya mampu melakukan perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Allah tentukan rezeki untuk tiap-tiap orang dengan kadar yang sempurna. Jadi larangan yang ketiga berkaitan dengan anak-anak. Jangan bunuh anak-anak dan kanak-kanak kerana takutkan kemiskinan.
Kami yang berikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Larangan keempat. Wala taqrabul fawahisha. Dan jangan dekati perkara-perkara yang buruk. Perkara-perkara keji. Al-fahishah. Al-fawahish. Ma zahara minha wa ma batan. Sama ada perkara keji yang zahir atau yang tersembunyi. Perkara keji kembali kepada segala kemaksiatan dan perkara-perkara buruk dalam agama, dalam adat. Ini umum. Namun dari segi istilah Quran banyak merujuk kepada zina. Ayat wala taqrabul fawahish merangkumi segala perkara. Namun fahishah yang paling besar sekali di dunia ini adalah zina. Jangan dekati zina. Allah tak kata wala taf'alul fawahish, jangan kamu buat perkara keji. Allah kata jangan kamu dekat. Apa maknanya? Perkara keji ini apabila didekati dia nampak menarik. Benda buruk orang bila dekat, bila orang dah biasa dia tak jadi buruk. Zina ni satu perkara yang paling keji bagi orang yang menjauhinya. Bagi orang yang mendekatinya, makin lama dia makin jinak. Suatu segala perkara yang keji, sama ada dalam bab akhlak, sama dalam bab akidah, kita perlu jauhi. Bab ibadah, bab akidah. Betul, dalam akidah kita, jangan kita salah faham, jangan suka-suka duduk dengan kumpulan sesat. Tak apalah. Saya ni dah belajar dah, saya ada PhD. Minta maaf ramai PhD dalam ni. Saya profesor pun ramai dalam, minta maaf. Contoh. Saya profesor dan bina sekian-sekian. Tak apa saya duduk kumpulan sesat pun, saya boleh bezakan. Tidak. Sama juga ustaz-ustaz. Juga ramai ustaz-ustaz. Hadir dalam grup kita, ustazah-ustazah pun ada. Jangan kerana kita rasa kita mampu, akhirnya kita biarkan diri kita tenggelam dalam perkara yang kita tak mampu lari daripadanya. Dalam sumber perkara keji, sama ada dalam kekejian, benda yang keji dalam bab akidah, dalam bab ibadah atau dalam bab akhlak. Cukup banyak merujuk kepada zina. Zina ini adalah perbuatan yang keji dalam satu melawan hukum Allah, dan yang kedua keji dalam kehidupan masyarakat. Sekeji zina sekalipun, kalau orang mendekatinya dan kalau masyarakat mendekatinya, dia jadi apa? Dia biasa. Okey, zina semua orang tahu. Kita tak bincangkan. Allah kata jangan dekati zina. Dekati ni apa? Zaman sekarang, hiburan yang diberikan kepada masyarakat kita, hiburan yang menjauhkan kita dari zina ke hiburan yang bawa kepada mendekatkan kepada zina? Segala filem-filem yang ada, zina dan dosa-dosa yang bawa kepada zina dihiaskan dalam bentuk dengan atas nama entertainment. Orang seronok. Perkara keji tadi dibentangkan dalam masyarakat dengan erti, dengan istilah entertainment. Hiburan. Nak tengok orang yang dekat zina, nak tengok perempuan yang membuka auratnya, pergi tengok pada dunia hiburan. Pergi cari filem. Pergi cari lagu-lagu. Pergilah mana-mana, buka saja TV, buka YouTube. Akan dibentangkan wanita yang paling cantik yang wujud dalam mana-mana masyarakat. Akan diperlihatkan batang tubuh yang dikatakan yang cantik. Akan diperlihatkan segala perkara yang berdekat pada zina, dan semuanya dinamakan dengan nama yang cantik, iaitu hiburan. Akhir sekali, anak-anak kita takkan nak berhibur, tak boleh. Takkan nak tengok cerita, tak boleh. Takkan nak tengok filem, tak boleh. Kenapa? Kita dah daripada awal lagi dekatkan mereka kepada cerita. Daripada kecil lagi, kita dah biasakan mereka untuk tengok filem, tengok cerita, tengok ini, tengok itu. Sampai mereka merasakan bahawa mereka tak boleh jauh daripada hiburan.
Sedangkan hiburan yang ada dalam masyarakat pada zaman sekarang ada hiburan yang masuk dalam kategori mendekati zina. Filem-filem sejak pada zaman kanak-kanak dibentangkan filem lelaki perempuan masuk dalam bilik, buka mula nak berkahwin kemudian digelapkan. Itu bukan yang Allah haramkan, bukan sahaja zina, malah mendekati zina dan juga memperkenalkan perkara-perkara yang bawa kepada perzinaan. Dan ini hiburan yang wujud dalam masyarakat. Dan segala benda yang fahisyah, benda yang keji ini dibukakan depan mata kita atas nama-nama yang baik. Orang yang paling, ini dalam bab akhlak, bab akidah, golongan yang paling jahil dan paling bodoh dalam akidah iaitu golongan yang tak tahu siapa, tak tahu apa-apa tentang tauhid. Golongan yang tak tahu langsung tentang tauhid dinamakan dengan jenama atheism. Atheist yang dinamakan di zaman kita, mana-mana atheist ni golongan yang jahil, golongan yang bodoh, Allah tak iktiraf kemudian mereka. Sebab mereka hakikatnya berada dalam satu situasi terpinga-pinga dan tak tahu ke mana. Mereka tak ada pendirian. Golongan atheist, golongan yang ada pendirian. Golongan jahil dalam satu masyarakat. Namun, start bermula daripada Eropah. Pada zaman dengan Eropah, bermulanya zaman Renaissance, mereka lawan dengan gerakan zaman gelap. Apa yang mereka lakukan? Memanglah zaman gelap di Eropah tu, kekejaman dan juga kejahilan yang dibawa oleh golongan agama ketika itu. Bila agama dibiarkan orang jahil yang bercakap, orang jahil yang berkuasa, yang terjadi apa? Manusia dustakan agama. Orang awam memperolokkan agama. Sangat mudah orang-orang pakai kopiah ustaz. Pandai Quran, satu ayat, dua ayat dan berikan pesanan tentang agama ustaz. Sangat mudah dilabelkan dengan label yang baik. Dan golongan di beramai, datang ustaz yang datang bawa baca ayat Quran, baca hadis, terangkan satu-satu makna, akan diperbodohkan, akan dijauhkan. Akhirnya agama dipandang mana? Agama Kristian itu nama ad-dallin. Golongan yang sesat yang bawa kesesatan yang banyak, sampaikan agama Trinity itu dijadikan sebagai satu mazhab yang umum. Manakala orang-orang yang bawa keturunan agama itu dipandang dengan pandangan yang sepi atau dibuang atau dikeluarkan daripada masyarakat. Akhirnya agama Kristian jadi agama yang sesat, ad-dallin. Puncanya kerana kejahilan itu dijenamakan dengan jenama baik. Atheist. Yang mana orang atheist? Siapa tokoh-tokoh atheist? Bermula pada zaman Martin Luther ke sebagainya, gerakan mereka belum atheist lagi. Mereka ni yang mengasaskan, yang bawa kepada wujudnya atheism dalam Eropah, sebelumnya tak ada nama. Sebelum zaman Eropah ni, golongan ilhad, tak ada nama. Mana ada nama zaman atheist zaman dulu? Mana ada istilah atheism sebelum pada zaman Eropah? Yang ada, tak ada agama ada. Orang yang tak ada agama, ladin sebagainya. Tapi atas nama atheism dijenamakan hanya pada zaman Eropah. Apa yang dibuat? Kejahilan mereka dalam agama dijenamakan. Dan diletakkan dengan nama-nama intelek. Dan mereka, macam mana cara mereka nak jaga kejahilan mereka tentang tauhid? Mereka memburukkan agama. Seolah-olah orang yang agama, orang yang tak ada otak. Orang yang taat dan ikut secara membabi buta. Orang yang bodoh. Orang, macam-macam gelaran diletakkan. Dan dinamakan atheist. Dengan golongan yang terpelajar. Golongan saintis dan sebagainya. Hakikatnya, golongan atheist, segala kemajuan yang mereka bawa datang daripada dunia Islam. Mereka dapat teori-teori sains yang berada pada mereka. Dulu kita cerita tentang Abbas bin Farnas. Prof. Kita tengok kepada teori perubatan. Mereka bawa daripada dunia Islam.
Kenapa mereka tak kekalkan nama-nama tokoh Islam tadi dan tak diajarkan kecuali nama-nama yang tak mampu mereka buang kerana mereka nak jenamakan dengan jenama baru. Kalau datang pada Islam, dia akan nampak Islam bawa kemajuan. Islam bermula dengan jahiliah, zaman gelap. Kemudian zaman Makkiyah, Nabi bawakan tauhid yang menjadikan manusia nampak kehidupan akhirat, kehidupan sebenar. Tahu yang mana yang betul dan mana salah. Kemudian datang zaman Madaniyah, zaman revolusi, zaman perubahan, zaman gerakan, zaman negara, pembentukan mana negara daripada kenegaraan sampai pada urusan berkaitan dengan urusan peribadi dan urusan personal, urusan dalam tandas seseorang, daripada urusan yang melibatkan seluruh manusia, urusan pentadbiran negara, sampai urusan personal seorang dalam tandas Nabi ajarkan. Tak ada yang berbaki. Manusia jadi terpimpin dalam segala perkara. Jadi sampai pada Eropah, bila mereka nak kaitkan teori-teori sains dan kemajuan tadi kepada Islam, akan menyebabkan nama agama itu naik. Jadi mereka terpaksa jenamakan dengan jenama baru untuk diletakkan dengan gerakan atheism tadi. Akhir sekali, golongan deism berubah jadi atheism. Deism yang hanya akur bahawa Allah ciptakan alam, kemudian tak ada undang-undang. Allah biarkan alam berjalan begitu, tak ada undang-undang, tak ada hukum syarak, sebab mereka nak jauhkan diri mereka daripada golongan agama. Akhirnya berubah nama jadi atheism selepasnya. Salah satu daripada mukadimah sebelum wujud golongan atheism. Kan? Sebelum ada atheism, yang tak tahu apa-apa. Semuanya tak tahu. Golongan somethingism atau golongan atheism. Semua ni mukadimah sampai pada atheism, pada atheist ni, mazhab-mazhab yang lain yang memberitahu kepada kita bahawa hakikatnya mereka ni golongan yang jahil. Tak tahu Allah, tak kenal, nafikan Tuhan. Sebab apa? Sebab aku tak nampak. Atheism. Bila kita hujah, alam ni mesti ada yang wujudkan, bawa berbagai hujah, tak dijawab. Ada something yang menciptakan. Last sekali, something is. Ikut Allah tu dengan tauhid. Golongan jahil dijenam. Dan diletakkan pula gelaran buruk ke agama, memecah belahkan agamanya, bahkan orang bergaduh. Sedangkan ketika balik kepada dunia, Mao Zedong yang di China, siapa? Atheist. 50 juta orang dibunuh. Pol Pot yang dekat Kemboja, atheist. 6 juta dibunuh. Hitler, atheist atau tak ada agama. Hampir 20 juta dibunuh. Dan ramai lagi. Hakikatnya senarai atas semua golongan. Tiap-tiap kali golongan atheist pegang dunia atau pegang negara, ramai akan mati. Sampai sekarang. Tapi penjenamaan atheism dia letakkan pada apa? Ada agama, orang jadi pecah belah. Beragama, orang akan jadi bergaduh sama sendiri. Punca pergaduhan agama, pergaduhan dekat alam ini adalah agama. Hakikatnya semua jenis peperangan diwujudkan golongan yang tak ada agama. Malah gerakan kristenisasi sekalipun dilakukan oleh golongan yang tak nak orang beragama. Gerakan kristenisasi bukan orang Kristen yang berada di belakangnya. Di belakangnya golongan Yahudi. Malah Yahudi yang nak rosakkan agama. Bukan Yahudi yang nak beragama. Yahudi ada dua. Golongan Zionis ni, Yahudi nak rosakkan agama. Dan macam-macam perbicaraan panjang. Kan? Jadi teori konspirasi pula. Kita bab ni sekarang kadang-kadang kita cerita umum. Orang bawa sampai, saya taklah cerita teori konspirasi. Tapi nak cerita bahawa kejahilan, benda yang buruk, kejahilan dalam akidah dijenamakan dengan sebagai satu jenama, kemajuan, kebaikan, mana benda-benda baik yang diambil daripada agama Islam, mereka letakkan itu, kebaikan tu balik jadi apa? Kumpulan etis. Kejahilan yang ada pada golongan agama Eropah diletakkan pada agama. Dan itulah golongan etis. Pemikiran etis sejak pada zaman perdagangan Eropah, atau zaman revolusi, zaman revolusi baru ada atheist, sampai pada 1990 sampai tahun 2000
adalah etis yang lawan semua agama, terutama agama Kristian. Start 2001, 11 September, semua senjata yang diletakkan, yang ditujukan kepada Kristian sekarang berubah hala ke Islam, khas Islam. Agama Islam. Semua orang yang dekat dengan agama jadi teroris. Orang yang makin baca Al-Quran, makin hatta dalam takrifan keselamatan sekalipun. Siapa sahaja yang selalu bawa Quran dan sunnah teroris. Siapa sahaja cerita tentang tauhid akan dikaitkan dengan teroris. Orang yang cerita tentang syirik dikatakan kufur, kafir. Oh, cerita tentang syirik. Yang mana syirik, yang mana tauhid. Tiba-tiba inilah golongan yang mengkafirkan manusia. Ini semua jenama, penjenamaan. Memburukkan orang yang baik dan mempertokohkan atau meletakkan kehebatan, sifat-sifat hebat pada golongan yang buruk. Ini semua termasuk dalam bab apa? Wala taqrabul fawahish. Fahishah walaupun pada asasnya pada zina. Sebab zina kita cakap awal lah asalnya. Zina, semua benda, pertandingan kepada yang mukadimah pada zina apa? Ratu cantik. Bukan setakat budak muda tengok. Pak Haji ramai tengok. Ustaz-ustaz ramai tengok. Atas nama apa? Wal'azibillah atas nama hiburan. Sebab tu kita perlu wujudkan masyarakat yang tidak mendekati zina. Macam mana? Anak sejak berkecil biasakan dia. Apa yang menghiburkan dirinya bukan lagi kepada apa-apa yang wujud. Wujudkan dia berhibur dengan sesuatu yang Islamik. Berhibur dengan Quran. Ini first lah kalau mampu. Kalau dia pergi sekalipun kepada hiburan-hiburan yang dibenarkan. Dan masalah yang besar dalam hiburan Islam, dalam dunia yang hiburan dekat berzina, satu hiburan, pendedahan aurat sampailah kepada cerita tentang tentang perasaan yang bawa manusia kepada hubungan lelaki perempuan, pendedahan kepada zina satu. Yang Islamik pula bawa benda khurafat bid'ah banyak. Benda syirik di Allah, aghithna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan istighasah pada kami. Yang nak Islamik, banyak pula lagu-lagu yang bawa memperelokkan benda bid'ah dan khurafat dan syirik. Jadi perlu, kalau kita beragama kerja kita sangat banyak dalam semua perkara, semua bidang. Semua perkara. Cuma dalam membicarakan perkara ini kita tak boleh nak salahkan. Bila kita cakap benda ni salah, tidak bererti kita menyalahkan. Bukan menyalahkan orang yang bukan, tak. Kita nak panggil. Kita tahu yang menyanyi, yang buat lirik nasyid tadi, tujuannya apa? Tujuan ajak orang kebaikan. Tapi dia tu salah. Cuma satu yang perlu disedarkan, semua orang yang salah perlu mengaku salah. Ini yang penting. Dhalin, kita bincang al-dhalin, bukan golongan yang artinya jahil semata-mata. Jahil dan tutup pintu perubahan. Itu yang berlaku lepas tu dibagi contoh golongan Kristian, golongan An-Nasara. Kesesatan yang masuk agama Nasara, dahulu kesesatan mereka, dan mereka tutup pintu perbincangan dan tak bagi orang bertanya. Segala perkara kesesatan yang tak boleh dijawab diletakkan dengan istilah dogma. Dogma yang wajib diterima. Tak boleh nak ubah. Tak boleh nak persoalkan. Dalam bab agama, sekarang dia ada trend baru. Okay. Orang tak boleh tanya dalil. Cukup dengar ustaz-ustaz dia cakap. Kalau ustaz tu seorang mujtahid, memang ulama mazhab mujtahid, yang mujtahid mutlak yang diiktiraf dunia, itu tak ada masalah. Memang ulama dah bagikan pengiktirafan tentang mazhab mereka dan kaul mereka. Sekarang ini ustaz-ustaz cerita melalut banyak benda, ramai yang cerita sesuka hati, kemudian ambil. Ketika dia bercakap, tak nak bercakap cara ulama, tidak berdasarkan kepada dalil, tidak berdasarkan kepada hadis. Ketika menyampaikan sampai suka hati, namun ketika sampai kepada orang awam, seolah-olah dia seorang mujtahid. Orang awam tak boleh tanya. Orang awam tak tanya dalil kat mana. Dalam bab, orang awam tu dia nak memandai-mandai ijtihad dalam dalil. Bukan tanya dalil, artinya memandai
meletakkan diri seolah orang mujtahid. Tapi orang awam yang tanya dalil untuk mendapatkan kepastian dan mendapatkan keterangan hati, wajib. Kenapa pula jadi haram? Satu masalah lagi. Ni semua masuk dalam bab yang umum. Benda-benda buruk kita nampak jadi baik. Dan Allah kata, ni semua. Sebab tu dalam bab, sama ada dalam bab syubhat, bab syahwat secara umum, secara umumnya jangan kita biasakan diri dengan perkara tersebut. Kalaulah benda yang paling buruk, zina pun boleh jadi elok. Jadi boleh dengan istilah-istilah yang baik. Macam mana dengan fahisyah yang lain. Kalau benda syirik pun boleh jadi Islamik. Lagu tadi, minta Rasulullah selamatkan kami ya Rasulullah. Hantarkan bantuan pada kami. Berarti kami sedang hadapi masalah. Hantarkan bantuan pada kami. Aghithna ya Rasulullah. Benda yang mengandungi syirik boleh jadi Islamik dan juga lagu-lagu diletakkan. Kalau tuan-tuan buka misi bantuan banjir ni, buka video, banyak lagu dia masuk. Misi bantuan banjir, misi Islamik saja, lagu dia masuk. Orang iklan kurma pun letak lagu tu. Iklan kurma, tiba-tiba lagu Aghithna ya Rasulullah. Dan masalah seterusnya, perkara ini bukan sekadar dilakukan ataupun bukan sekadar dilakukan orang awam, malah sebahagian daripada orang-orang agama juga, sebagai orang-orang agama juga mempertahankannya atas alasan-alasan yang tidak jelas. Sebab tu penting untuk adanya wacana-wacana ilmiah. Kalau betul-betul khilaf, buat perbincangan. Kalau betul-betul khilaf, tapi banyak perkara yang jelas sengaja ditutup. Larangan seterusnya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ini larangan, dan jangan kamu membunuh mana-mana jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Jiwa yang Allah haramkan itu seluruh jiwa manusia. Illa bil haqq, kecuali dengan haknya. Kalau orang pembunuh, haklah dibalas dengan bunuh oleh pemerintah. Tukang bunuh tak dikira sebagai orang yang melakukan larangan tadi. Tukang pancung. Polis terpaksa menembak penjenayah. Tak bolehlah polis itu dikatakan pembunuh atas dalam ayat ini. Mereka, kalau betul-betul penjenayah lah. Jangan pula tembak orang tak jenayah. Betul-betul tembak penjenayah, orang-orang yang membahayakan keselamatan awam, ketenteraman awam dan sebagainya, ya, mereka adalah dibunuh dengan hak, dibunuh dengan selayaknya. Dan Allah SWT, orang yang zina, kemudian kalau diadakan hukuman Islam, zina yang dilempar sampai mati, itu adalah bunuh dengan hak dan sebagainya. Atau jihad fi sabilillah. Jihad artinya berlakunya jihad apabila negara berlakunya peperangan. Bila sebut jihad, berlakunya peperangan sebuah negara, negara Islam isytiharkan peperangan kepada antara Islam dan kafir. Ada pemimpin yang uruskan, tentera-tentera yang pergi berjihad tak boleh dikata sebagai pembunuh dan sebagainya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Allah bagikan 5 larangan ni, dan Allah kata inilah dia larangan-larangan Allah yang Allah pesan pada kalian agar kalian berakal. Kat sini ada 3 Allah sebut. 5 larangan pertama Allah kata agar kalian berakal. Agar kalian, semua ni perlukan kepada akal kita untuk fikirkan yang mana betul salah. Gunakan akal dengan sepenuhnya. 5 pesanan yang pertama. Pesanan yang seterusnya, Allah kata wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan dekati harta anak yatim. Sama juga Allah tak kata jangan makan, Allah tak kata jangan makan. Kat sini Allah kata jangan dekati harta anak yatim. Anak yatim ni apa dia ada? Budak kecil, tak balik lagi. Ambil duit ni 10 juta, bawa dia pergi ke playground, bagi gula-gula kat dia, reda dah dia. Suka dah.
orang pergi anak angkat. Selalu berlaku anak ni, cerita anak itu macam jauh. Contohnya anak tiri. Mak dia meninggal. Tinggal anak budak tadi. Dijaga oleh bapa tirinya. Ini banyak berlaku. Ataupun jaga ibu tiri. Mak tiri, ibu tiri, mak angkat, anak angkat. Semua ini perlu berjaga-jaga. Bab harta kanak-kanak, harta anak yatim, jangan dekati. Kalau kita nak dekati, artinya kita nak uruskan, kita nak bantu, hendaklah bantu dengan cara terbaik. Illa billati hi ahsan. Memang kita akan uruskan dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddah, sehingga sehingga akal dia sempurna, sehingga balik. Larangan yang seterusnya, ini larangan ke-6. Yang ke-7, wa'uful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakan timbangan dan sukatan dengan adil. Ini bab berniaga. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tak wajibkan seseorang dengan sesuatu kecuali dia sesuatu yang dia mampu. Jangan pula pergi kira adil-adil. Beras tu kira dengan berapa biji. Nak kira berapa biji beras semua sekali, tak perlu pun. Tapi dengan keadilan yang diketahui. Dengan kaedah yang ma'ruf. Yang seterusnya, larangan yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Kalau bercakaplah dengan adil. Walaupun berkaitan dengan urusan walaupun terhadap golongan yang ada kerabat. Ini mentang-mentang kawan aku cakap, mentang-mentang pengikut ataupun kumpulan aku cakap, tak salah. Mentang-mentang yang buat tu orang ahli parti aku, tak salah. Orang lain buat, habis diserang. Mentang-mentang bangsa aku buat, tak apa, bangsa lain buat, salah. Bila bercakap, hendaklah adil. Allah suruh berlaku adil. Dan keadilan tidak perlu kepada cerita tentang hubungan kaum kerabat. Yang betul, katakan betul. Yang salah, katakan salah. Kemudian Allah kata, wa bi'ahdillahi awfu. Dan hendaklah tunaikan ahdullah. Wa bi'ahdillahi awfu. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah kita tunaikan. Menyempurnakan wa bi'ahdillah. Janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah kita tunaikan. Mana semua hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, tunaikan hak Allah. Dan 4 pesanan ni Allah tutup dengan apa? Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Pesanan-pesanan ini Allah berikan kepada kalian agar kalian beringat. Yang pertama, agar kalian berakal. 5 pertama. 4 pesanan ini Allah kata agar kalian beringat. Sebab apa? Makan harta anak yatim, tak payah masuk kelas pun. Ambil harta anak yatim ni orang tahu dah. Tak payah belajar. Orang tahu, tinggal beringat je. Tipu dalam perniagaan, tak payah masuk kelas. Tak payah masuk kelas. Cukup beringat. Cakap menipu, tak adil dalam cakap. Tak payah masuk kelas. Cukup dengan beringat. Dan yang keempat, larangan langgar hukum Allah. Tunaikan, Allah perintahkan kita dengan tunaikan hak Allah. Apa yang kita janji dengan Allah, hukum Allah, semua orang tahu. Tinggal jangan beringat. Jangan suka-suka lawan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun 5 yang pertama, ini kena belajar betul-betul. Tak belajar jadi sangkut. Tauhid, tak belajar betul-betul, kadang-kadang benda syirik dia katakan tauhid. Bab ibadah, dia katakan bid'ah dia katakan ibadah dan sebagainya. Bab tauhid, bab berkaitan dengan hatta berkaitan dengan tentang rezeki. Punca tentang nak sangat dapat rezeki, akhirnya bunuh anak atau tahan rezeki orang, ambil harta orang dan sebagainya. Kena tahu betul-betul, belajar betul-betul
kita nampak anak ramai susah, logik kita nampak kita ingat rezeki Allah bagi. Ni semua berkaitan perlu berakal. Pesanan pertama perlu belajar betul-betul, faham konsepnya betul-betul. Empat pesanan seterusnya ringan. Artinya apa? Buat betul-betul. Kita semua tahu, hati-hati. Ingat syurga, ingat neraka. Dan yang pesanan yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum bihi la'akum tattaqun. Ayat pesanan ke-10 Allah kata agar kalian bertakwa. Apa arti bertakwa? Artinya seluruh kehidupan kita jadi hamba yang taat. Jadi hamba yang bertakwa. Buat yang kita seluruh kehidupan kita dengan melakukan apa yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Macam mana caranya? Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalan yang lurus. Allah bagikan panduan. Allah bagikan Al-Quran. Allah bagikan sunnah untuk kita ikuti. Fattabi'uh. Ikutlah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul. Jangan pergi cari macam-macam mazhab, macam-macam kumpulan, macam-macam jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Dia akan menyebabkan kalian lari keluar jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah pesanan Allah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini walaupun kelas kita tentang tafsir Quran surah Fatihah, tapi fokus kita lebih pada ayat surah Al-An'am. Kerana inilah panduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam memaknakan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang dibawa oleh Ustaz, walaupun pada asalnya saya nak skip sebenarnya. Sebab ni tajuk yang tersendiri, yang detail, namun oleh kerana pesanan yang penting dengan masa yang singkat, saya rasa tak salah untuk kita bincangkan. InsyaAllah sampai sini, minggu depan baru kita masuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. InsyaAllah kita bincang dengan lebih detail lagi makna maghdubi alaihim dengan makna ad-dallin, dan juga kenapa orang Yahudi yang diberikan contoh sebagai al-maghdub dan golongan Nasrani diberikan contoh dengan ad-dallin, dengan perbincangan yang lebih detail insya-Allah. Kita buka pada perbincangan dan soalan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ayo silakan Aunty Aminah, silakan. Ini ada tak beza kalau kata ihdinas sirah, si baris bawah. Kalau dibaca dengan ihdinas sirah, lari tak makna Ustaz? Saya tak tahu kalau ada kiraat, tapi saya tak pernah jumpa. Si dengan mana imalah saya tak pasti dekat kalimah si, tak pasti. Tak boleh nak bagi jawapan dari segi makna, tak ada bahasa itu tidak ada perbezaan makna, sebab bahasa Arab tak ada i asalnya. Dia ada huruf i saja. Si saja. Cuma lahjah sebahagian kabilah Arab mereka baca dengan imalah, dengan bacaan tersebut. Tapi saya tak tahu dari segi qiraat, saya tak pasti wajahnya. Sebab qiraat memang lemah lah. Bukan lemah, memang saya tak belajar. Qiraat saya tak belajar kecuali apa yang tercatat. Kalau buka tafsir jumpa baru saya tahu wajahnya. Tapi kalau tak buka memang bukan ahlinya. Cuma adakah makna memang tidak ada bahasa Arab saya. Kalau ada macam orang Kelantan sebut makan ya. Bahasa Melayu tak makan juga, orang Kelantan sebut makan macam mana? Betul tak orang Kelantan semua ni ramai. Tapi bahasa tulisan tetap tulis makan. Bunyi saja makan. Begitu juga sirat dan sebagainya. Asalnya memang sirat, tapi kalau orang baca sirat sebagai itu hanya sebutan yang salah, kecuali kalau benda tu memang ada lahjah yang diiktiraf ataupun ada dalam qiraat, saya tak pasti. Maknanya kalau ada bacaan-bacaan yang lain tu kena rujuk pada ilmu qiraat. Tapi dari segi bahasa Arabnya tak ada apa-apa perubahan makna dalam bab mana huruf i kepada a. Sebab memang a pun tak ada dalam bahasa maknanya kalau seorang tu baca tu tak ada, cuma kira tak cantik je lah daripada segi sebutan je. Tak cantik sebutan. Dia beza kepada si kepada su ke, sa si dhamma tukar fathah kepada
dhamma sebagainya, kadang-kadang perubahan tak ada makna. Walaupun pada perkataan sirat tak adalah. Tapi kalau baris, tukar baris, itu akan berubah makna bahasa Arab. Tapi kalau sebut tak jelas, artinya pelat lah. Ataupun kecuali pada slang orang-orang tertentu atau kabilah tertentu. Dari segi kiraat saya tak pasti. Wallahu a'lam. Tapi zira ada kan Ustaz kan? Kiraat. Zirat ada. Zira ada, dan tadi dia ada, bukan sin, sirah. Itu Cuma ada kiraat kan. itu kiraat. Ha. Cuma sebab kiraat ni saya memang tak jawab lah. Kecuali kalau tafsir, kalau saya baca kiraat tu bila saya baca tafsir jumpa. Mana jumpa ulama sebut baru saya terangkan. Walaupun banyak kali dah cuba nak belajar kiraat. Baru insya-Allah antara ilmu yang akan belajar akan datang lah. Akan datang insya-Allah. Ustaz, nanti awak tanya sikit. Silakan nanti, silakan. Okey, berkenaan dengan tadi tu share tu. Kalau kita ngaji tajwid betul-betul Ustaz, sebutan orang kita suka sebut in. Sebenarnya bukan in Ustaz. Alif bawah I, hamzah bawah I, dia tak bunyi in. Jadi kita, kebanyakan orang kita ngaji in. Sebenarnya in. Itu macam mana tu Ustaz? In. Dia tak tahu macam mana dah, kena betulkan je lah. Tak maknanya kalau saya tadi tu ada kemungkinan lah macam Ustaz tu. Dia punya kelas kita ada tahsin baca surah Fatihah pada kelas kita yang asal. Kita ada betulkan surah Fatihah. Tapi lama kita tak dengan tahsin. Sebutan ra tu Ustaz. Banyak kan ada orang sebut ra sikit. Sebenarnya dia bukan ra, ra. Macam tu lah. Rasanya kalau kita dengar imam-imam baca macam contoh, di situ kekurangan-kekurangan yang ada, tapi dia tak apa tu menjejaskan makna Ustaz kan? Mana huruf ra mesti tafkhim. Ya, ra dalam bukan ra. Umum. Tapi ada kiraat yang ra. Macam tadi juga lah tartib ra tu ada dalam setengah kiraat. Oh, ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Silakan. Okey Ustaz, tanya sikit. Silakan Ustaz. Okey. Tadi perbincangan kita tadi nak penjelaskan baliklah. Perbincangan kita tadi 10 wasaya tadi dia memang ditujukan kepada permasalahan ad-dhalin Ustaz. Dia wasaya ni yang Ustaz itu yang dibawa ni. Ya. Itu tentang siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan ghairil maghdub, bukan jalan yang Allah murka, dan orang jalan sesat. Apa yang menyebabkan orang terjadi sesat dan Allah murka? Dengan melakukan 10 perkara tadi. Artinya ikut hukum apa yang Allah perintahkan dan jangan buat sebuah benda ni, insya-Allah selamat daripada jalan golongan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Sebab golongan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin melakukan 10 perkara yang Allah sebutkan dalam pesanan tadi. Okey. Faham. Elok sangat Ustaz kalau kita hafal. Wallahualam. Walaupun ya. Elok sangat kalau dia hafal ayat tu. Sangat kalau dia hafal ayat tu. Ayat ni hafal, kita minta imam hafal lah bawa dalam salat. Cantik Ustaz. Okey. Dan juga yang makmum sekali dan fahamkan makna sangat-sangat penting. 3 ayat ni. Satu orang Arab kalau baca ayat ni dia akan baca 3 ayat. 3. Jadi kalau dia tak cukupkan 10 tinggal tu. Kalau faham makna kita bacakan 3 ayat ni bersama. Okey. Ada soalan lain insya-Allah? Assalamualaikum. Ada siapa-siapa soalan? Tak ada, senyap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Encik Rahimah. Saya nak tanya ni, yalah usia dah 60-an, lepas tu bila belajar, sekarang pun ada belajar lagi. Ni masal solat Ustaz.
solat fardu dengan solat sunat kan bacaan iftitah atau dan juga bacaan Fatihah. Maksudnya iftitah kena bawa juga dalam solat sunat dan juga solat fardu gitu ke? Ustaz. Ustaz. Kenal Ustaz tak berapa baik rasanya. Lain tak baik. Internet Rasanya Ustaz punya hari ni lain dia tak berapa baik. tak berapa baik ya, betul. Boleh ulang balik soalan nanti? Ni Hello. tanya. Okay. Ya, Saya dengar. Ulang balik nanti udah. Ni dalam solat fardu dan solat sunat, apa ni iftitah tu, bacaan iftitah tu kena bawa ataupun ada setengah saya belajar kalau solat sunat boleh saja baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, baca terus Fatihah. Gitu ke Ustaz? Boleh jelaskan? Okey. La iftitah untuk solat fardu dan solat sunat semuanya. Malah ikut mazhab Hambali, doa solat sunat, maknanya solat persendirian, dalam solat sunat disunatkan bawa iftitah yang panjang. Dalam dalam mazhab Hambali, doa iftitah yang dibaca ketika solat sunat, terutamanya pada solat qiyamul lail, adalah doa-doa yang panjang. Dalam solat fardu secara berjamaah digalakkan doa siap iftitah yang pendek. Betul kalau kita tengok pada imam-imam di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, mereka bermazhab Hambali, ketika istiftah mereka cepat. Mungkin mereka cuma baca Allahu Akbar, subhanakallah hamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dah. Atau dia hanya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Atau dia cuma baca Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sama situ, stop. Itu mazhab Hambali. Tapi mazhab Syafi'i, tidak menghadkan kadar iftitah. Tapi yang untuk masyarakat umum diajarkan dua doa. Satu doa daripada hadis Allahu Akbar, daripada doa Allahu Akbar kabira, kemudian doa wajah tu wajah dari fatras samawati wal ardi, dua semua. Tapi untuk mazhab Hambali, mereka galakkan baca yang iftitah tu panjang pada solat persendirian, manakala solat berjemaah hendaklah baca istiftah yang pendek. Saya nak jawab, saya sebutkan benda sebab apa? Semua mazhab sepakat bahawa doa istiftah itu dibaca dalam solat sunat dan dibaca dalam solat wajib, dalam solat fardu. Sama ada fardu atau sunat, dua-dua dibacakan istiftah. Yalah, sebab saya kan usia dah macam ni, banyak yang saya jumpa, jadi tu saya tanya simak pada Ustaz. Yang maknanya kita kena baca iftitah untuk sepenuhnya dalam solat. Yang pendek yang tu Kak Imah tak tahulah tu. Maknanya kalau Ustaz dan murah hati satu ketika bolehlah beritahu untuk yang pendek. Sebab kata masa kita pergi Makkah pun imam baca sekejap dah terus baca Fatihah tu. Okey, sebenarnya ada buku yang menceritakan tentang doa istiftah yang banyak. Kita ni sebabnya kadang-kadang kita dalam solat ni kita rasa macam kita dah biasa solat. Hakikatnya doa istiftah sekalipun ramai di kalangan kita yang dari dulu lagi baca yang sama je, tak apa-apa yang baru. Dari tadika sampai meninggal, doa kita satu je, Allahu Akbar kabira sampai pada wa ana minal muslimin. Itulah doa kita. Sedangkan yang Nabi ajar bagi kami inilah tumpahnya Kak Imah lah kan. Mungkin tak jumpa benda tu. Pengajian tak banyak sangat lagi. Ustaz banyak dan panjang. Juga rakan-rakan kalau Ustaz murah hati. Tunjukkanlah bukunya Ustaz yang tu. InsyaAllah nanti kita saya sharekan doa istiftah. Kebetulan pun nanti insyaAllah hari 2 minggu lagi saya pun ada buat khas tentang istiftah. Nanti insyaAllah saya sharekan. Tapi tengah buat lagi, belum siap lagi. Tengah sediakan nota untuk lafaz-lafaz doa istiftah. Itu saya ada ikut lah Ustaz hantarkan yang bacaan mana yang pasal syirik tu kan. Betul ke saya dengar semalam, maksudnya kalau ada setengah yang membacakan ayat dalam air kemudian berharapkan Allah
Maksudnya air itu menjadi rahmat dan boleh mendapatkan terbaiklah bagi kesihatan. Itu pun salah aku kalau macam tu. Saya Ustaz? tak dengar soalan sangat nanti. Macam ni, semalam kalau saya salah dengar ke atau betul? Sebab kata kalau kita membacakan ayat dalam air, kemudian kita macam diajar oleh seorang ustaz lah. Mana kata boleh arahkan itu mendapat tambah lagi dia punya kecantikan molekul air tu. Kemudian kalau untuk kesihatan dia baik. Adakah tu boleh dianggap benar? Tidak kata kita macam mensyirikkan ke atau macam salah dari segi pemahaman Okey. kita. Saya faham. Dengar. Satu, dia bab tu tak ada kaitan dengan syirik. Syirik ni kalau dia tak masuk syirik. Cuma perbincangan ulama berkaitan dengan keharusan penggunaan air dan kaedah untuk berambil berkat dari Al-Quran Al-Karim. Bacakan Quran di dalam air untuk tujuan perubatan suatu perkara yang disepakatkan. Artinya apa? Pergilah mana-mana sekalipun, tak ada siapa yang kata tak boleh baca Quran, tiup ke atas di air ataupun baca Quran di air kemudian untuk diberikan minum kepada orang yang sakit, sama ada sakit gangguan jin dan syaitan ataupun sakit disebabkan oleh sakit anggota. Maksudnya kita tiup ke air, kita sapukan kat mana, tak ada masalah. Mana menggunakan air untuk tujuan perubatan suatu perkara yang disepakatkan oleh ulama kata boleh. Sebab apa? Sebab perkara ini perkara yang disepakatkan. Cuma menggunakan kaedah yang sama bukan untuk perubatan, bukan untuk mengubat, tapi untuk mendapatkan suatu kemaslahatan, satu kebaikan. Itu dikhilafkan. Ada ulama yang benarkan, ada yang kata tak boleh. Bukan syirik dia kata tak boleh. Sebab apa tak boleh? Yang kata tak boleh kata takut membuka pintu kepada banyak perkara-perkara bid'ah yang lain. Sebab tu kalau ada orang yang ambil air Yasin contoh atau air tertentu untuk kecergasan otak, dia masuk dalam bab ini. Dia bukan untuk mengubat, bukan anak kita bukan sakit, bukan apa. Kita nak penerang hati. Jadi akan ada ustaz kata nak terangkan hati. Apalah terang hati, bacalah Quran, buat apa pergi baca bagikan minum air Yasin. Contoh. Akan ada ustaz yang menentang perkara ini. Mana sebab apa? Sebab dia menggunakan cara tersebut, cara yang tidak dilakukan oleh Nabi tak pernah buat, sahabat tak buat, yang zaman dulu orang tak buat. Cara mengambil keberkatan begitu. Jadi bab ini tak termasuk, tak termasuk bab syirik, dan dia juga dalam bab nak kata bid'ah sekalipun ada perkara yang tergantung kepada perbincangan ulama. Kalau tanya pada saya tak berani kata bid'ah, tapi saya tak galakkan. Tak galakkan sebab apa? Saya takut kepada membuka pintu. Jadi kalau betul-betul kita nak terangkan hati, banyak Nabi ajar dah cara supaya terangkan hati. Kalau Nabi tak ajar, kalau tak ada sunnah Nabi, kita boleh cuba kita fikir macam mana, masih ada, bukan ada ruang, maksudnya masih lagi lah kita kata macam mana nak buat, kita dah ada hajat tapi yang kita ni. Tapi masalah-masalah yang dibincangkan berkaitan dengan apa yang kita inginkan daripada amalan tersebut, kebanyakannya memang dah diajar oleh Rasulullah. Jadi rujuk kepada Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah tu lebih baik. Jadi kalau kita nak terang hati, istighfar banyak-banyak, baca Al-Quran, zikir, solat dan sebagainya, semua ini yang menenangkan hati. Jadi kaedah, jadi jawapannya, adakah syirik? Tak syirik. Adakah bid'ah atau tidak? Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Okey, insyaAllah. Ustaz, satu lagi boleh? Silakan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Ada ustaz kata subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, itu yang Tak tahu saya yang terputus line saya ataupun anti. Mic tak on.
Mic tak on. Tudung terbuka. Macam mana tudung terbuka ni? Okey. Soal boleh soal. Maaf. Ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah azim. Itu yang mana satu boleh diikut yang lebih tepat Ustaz? Semuanya sabit. Subhanallah walhamdulillah subhanallah azim. Dan juga semua tu lafaz-lafaz yang sabit daripada Nabi SAW. Yang istighfar tu Ustaz? Istighfar? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun sama? Sama, dua-dua sabit. Sebab ada yang mengatakan yang pendek tu lebih baik daripada yang panjang tu, kata gitu. Dia bukan masalah istighfar, dia perbincangan yang lebih baik, lebih pendek, lebih baik pada tempat tertentu. Contoh lepas solat. Lepas solat, istighfar ada banyak. Nabi ajar banyak lafaz, tapi kalau khas untuk tempat tertentu, contoh lepas solat, lebih baik baca astaghfirullah sahaja ataupun baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau baca sayyidah istighfar Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan sebagainya. Jadi selepas solat, lafaz yang Nabi baca adalah astaghfirullah. Satu patah je. Jadi nanti yang kata 3 kali itulah ya. 3 kali astaghfirullah. Jadi mereka silap pada bab yang mana lebih baik. Yang mana lebih baik. Oleh kerana lepas solat memang ada hadis Nabi dan memang sahabat kata Nabi baca astaghfirullah 3 kali. Jadi ada ulama yang nak betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, mereka tak nak kita baca dengan sirah yang lain. Walaupun dianya sabit dalam sunnah Nabi secara umum, namun khusus untuk selepas solat kita baca ikut Nabi astaghfirullah. Adakah kalau ditambahkan salah? Tak juga, itu istighfar. Tapi kita ikut Nabi itu yang terbaik. Sebab tu kalau ada yang kata dalam arti kata benda yang bid'ah ke sebagainya, tak, tapi mereka nakkan dalam bab beramal ni tempat Nabi baca astaghfirullah, bila jelas Nabi sebut dengan lafaz ikut, tempat lain yang umum bacalah dengan bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan di tempat yang lain atau bacaan umum. Ketika istighfar, contoh kita istighfar pagi petang, ambillah mana-mana lafaz sekalipun. Astaghfirullah pun boleh, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Nak baca astaghfirullah wa atubu ilaih pun boleh. Subhanakallah walhamdulillah astaghfiruka wa atubu ilaih pun boleh. Dan kita boleh pilih. Tapi kalau masa selepas solat, sebab puncanya sebab ada sabit dalam setengah riwayat Nabi sebut astaghfirullah sahaja. Itu yang yang dibincangkan oleh ulama. Bukan kerana menafikan lafaz yang lain, tapi kerana kedudukan selepas solat Nabi baca itu saja. Contoh zikir lepas solat Nabi baca subhanallah 33 kali. Contoh. Kalau orang nak baca lebih, akan ada yang kritik. Sebab apa? Bukan kerana tak boleh baca lebih. Zikir memang kena baca banyak. Tapi selepas solat, Nabi tetapkan bilang tersebut, maka ketika wirid lepas solat, tak boleh buat sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Atau jangan kita menambah lebih daripada Nabi. Cuma selepas habis solat, mana kita dah baca wirid semua sekali, bacalah banyak-banyak. Zikir yang sama. Sebab kalimah zikir subhanallah sebagai zikir yang ada kaitan dengan zikir wirid selepas solat, ianya juga zikir pagi, zikir petang, ianya juga zikir yang umum, iaitu lafaz yang sama. Jadi ketika zikir pagi petang, ketika solat dan sebagainya, Nabi tetapkan berapa bilangannya ikut yang Nabi tetapkan. Itu yang dimaksudkan dalam saya yakinlah itu yang maksudkan oleh Ustaz yang cerita tentang istighfar tadi. Lebih kurang begitulah. Kerana selepas solat. Sama juga bismillah. Bismillah. Kita bismillahirrahmanirrahim. Itu yang warid dalam bismillah yang sempurna ketika kita baca Quran. Namun ketika nak makan, bismillah sahaja ke bismillahirrahmanirrahim?
Itu juga khilaf antara ulama. Sebabkan bab makan Nabi kata samillah dan Nabi pernah kata bismillah. Maka ada ulama kata masa makan atau masa buat benda cukup bismillah, tak payah bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan bererti menyalahkan orang baca bismillahirrahmanirrahim, tidak. Nak cerita tentang lafaz tertentu yang bila Nabi sabit Nabi baca satu lafaz, adakah kita boleh ambil lafaz lain sebagai gantinya ataupun yang seumpamanya. Ini perkara yang dibincangkan ulama dan perbincangan mereka lebih kepada cari yang mana lebih aula dan lebih afdal, bukan kerana mereka membid'ahkan, tidak. Mereka nak cari yang mana lebih afdal, yang mana lebih bagus. Baik, terima kasih Ustaz dengan penjelasan. Maaf mengakarakan keadaan saya. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ni kelas online ni macam itulah. Saya pernah sekali mic tak buka, kamera buka. Cakaplah lama. Orang tu ramai pula diam. Kena ulang balik kelas. Dekat 3-4 minit juga dah bercakap. Sekali rupanya kamera yang buka bukan mic. Okay, Ustaz. Saya itu juga. Okey, insyaAllah kita sampai ke 10. Ya. Semoga perbincangan kita ada kebaikan dan manfaatnya yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang saya sendiri, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa limpahkan rahmat dan nikmat kepada kita dalam menuntut ilmu, dan Allah jadikan kita seronok dalam tuntut ilmu, seronok dalam beramal dengan agama, kerana ini adalah asas pada kebaikan. Dengan ilmu lah kita mampu beramal. Dengan amal lah yang Allah SWT akan membawa redha Allah. Allah akan dengan amal lah akan mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat dan akhirnya rahmat Allah itulah yang bawa kita ke syurganya. InsyaAllah semoga Allah mudahkan semua urusan kita, dan saya ucapkan selamat bertugas ramai kawan-kawan kita yang hantar bantuan yang sebagainya. Allah mudahkan insyaAllah urusan. Dan terutamanya hari mulai petang ni, esok ni dah dijangkakan hujan banyak di seluruh negara. Berhati-hati. Ayo bagi rumah yang berada di bawah. Sekadar pesanan di hujung kuliah kita insyaAllah. Terima kasih banyaknya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.